Oh dah mandi dah. Semua dah mandi dah ni. Semua dah siap dah mandi dah ni. Oh. Habis tu siapa je tak mandi lagi ni? Semua dah mandi. Sir dah mandi je. Jangan cakap tak mandi pula. Ada muka macam ni tak mandi. Duduk sikit. Okay. Ya, pusing sikit kat tepi. Mana boleh tengok privacy orang. Sekejap. Okay. Kita cuba untuk habiskan cepat daripada masa yang ditetapkan sebab tengah hari nanti dia akan jadi lagi panas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya ucapkan dan juga selamat pagi kepada form 3 semua. Okay, first of all saya nak ucapkan thank you sangat-sangat sebab join kelas free ni 60 orang. Thank you, saya tak tahu nak cakap apa dah. Thank you sangat-sangat sebab join. Terima kasih sebab bangun pagi. Sebab saya tak pernah buat kelas pagi, tiba-tiba sebab pagi dan juga terima kasih saya ucapkan. Terima kasih bangun pagi dan juga sebab belajar. Okay. Ramai lah yang saya dah lama saya tak jumpa. By the way, yang kalau pernah follow saya dekat IG lama saya dah tak ada tau. IG lama saya tu tak tahulah apa yang berlaku, tiba-tiba dah tak banyak buka. So saya pakai IG yang baru, Firdaus Noh. So apa dia, boleh contact lah saya kat situ kalau nak tanya apa-apa. Okay, dah tak ada dah IG tu. Sedih saya. Tak boleh nak buat apa dah. Tapi saya tak sedih lah sebab ni semua dunia je. Akhirnya tak ada apa yang kekal. Okay. Alright, kita kenal sikit boleh tak? Saya percaya ada dalam ni yang dah kenal saya, ada yang dalam ni yang tak pernah lagi kenal saya, ada yang baru nak kenal saya. Okay. So, saya perkenalkan diri sikit lah. So, saya dah buat siap-siap. Comel kan saya ni? Intro sikit. Inilah intro sikit boleh? Okay. Tak payah tanya, saya bagi intro sikit. Okay. So, siapa-siapa yang tak kenal saya boleh panggil saya Firdaus Noh. Siapa Sir Firdaus, Sir Daus, Sir Fir, ikutlah apa yang nak panggil. Jangan panggil abang dah lah. Abang, jangan. Risau kat saya. Okay. Nama saya adalah Muhammad Firdaus bin Noh. Apa lagi nak tahu? Saya ajar apa? Saya ajar juga Form 4 dan juga Form 5. Dan juga nak juga bagi tahu birthday. Biarlah. And then saya ajar pelajar-pelajar Form 1, Form 2, Form 3 yang sekarang ni memang saya fokus dekat PT3. Walaupun PT3 tahun ni dibatalkan. Fatih Nur Najha 5 Januari, 4 Januari. Okay. And then degree dalam Sains Politik di USM, University Science Malaysia. Dan juga apa nak tahu lagi? Asal ayah saya orang Muar, Johor. Saya KL lah, saya stay kat KL. And hobi saya, hobi jangan tanya dah Hobi kita sama lah. Hobi jangan tanya dah. Dah segurau je. Saja nak beli. Okay. Alright. Jadi beberapa pengenalan sedikit tentang saya. Saya bukan bekerja dekat museum, saya bukan bekerja dekat arkeologi tak. Tapi saya memang minat lah dalam kajian-kajian sejarah dan juga saya memang mendalami sejarah dengan lebih dalam. Dan dalam sangat dah, tak tahu ke arah mana dah ni. Zaman bila pun dah tak tahu dah. Okay. Alright. And then saya mengajar juga subjek sejarah dan juga subjek geografi. Sampai Form 1, Form 2, Form 3. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, nak tanya saya, nak bincang dengan saya, ada benda yang tak tahu, setakat mana yang saya mampu, saya akan tolong guide ataupun tolong ajar awak. Okay. Alright. Dan hari ni, macam biasa, kelas kita adalah kelas sejarah dan juga geografi untuk student-student Form 3. Okay. Pertama sekali saya dekat sini, saya nak bagi, nak cakap sikit lah. Okay. Peraturan ataupun rules and regulations sepanjang kelas saya. Okay. Yang pertama sekali, hari ni kita nak belajar sejarah geografi. Pagi sampai tengah hari. Agak-agak awak ngantuk tak ngantuk? Ngantuk. Janganlah nak tipu saya. Mesti mengantuk punya. Okay. So yang pertama sekali, kalau ada siapa-siapa pelajar-pelajar saya yang nak minum, nak makan, nak mengunyah, boleh, tak ada masalah. Sebenarkan. Okay. Walaupun saya tak tahu tapi tak apa. Sebenarkan awal-awal. Okay. Sebab apa saya? Sebab awak akan mengantuk. Belajar sejarah memang mengantuk. Okay. Nak tak nak mesti mengantuk punya. Even saya dulu saya belajar pun mengantuk juga. Okay. So ada apa-apa nak mengunyah, ada apa-apa nak minum, ada apa-apa nak makan, boleh makan. Tapi bukan bila saya cakap boleh makan tu awak pun pergi bantai buat nasi goreng ayam, kuih tiaw goreng kat dapur. Janganlah pergi goreng nasi tengah saya mengajar ni. Dengar je. Okay.
And then sepanjang kelas ni saya percaya daripada awal kelas sekarang ni kita berada di awal kelas sampailah pukul berapa nanti, sampailah pukul 11.50 nanti, okay, mesti akan ada pelajar-pelajar yang terkandas pergi buka YouTube, pergi buka Facebook, pergi buka IG, pergi buka TikTok dan seumpama dengannya. Kalau boleh stop dulu, simpan dulu, jangan buka apa-apa apps macam tu. Relax dulu, lepas habis je kelas nak buka-buka lah, tak ada masalah. Okay, jangan expose. Saya bagi tahu benda yang betul lah. Saya bagi tahu benda yang betul. Benda betul, bagi tahu je. Okay, janganlah buka apps yang macam tu sebab nanti akan kacau awak punya concentrate. Okay, kalau tengah dengar je. Ngantuk ke apa ke, dengar je. Okay, and then untuk kelas hari ni saya tak mengajar, saya nak buat sharing sahaja. Saya nak kongsikan dengan awak untuk bagi awak kesedaran khususnya untuk subjek Form 3. Okay, Form 3 ni awak kena tahulah tahun depan awak nak pergi mana. Tahun depan awak nak masuk aliran mana? Awak nak pergi aliran sains ke? Awak nak pergi aliran perdagangan ke? Awak nak masuk kelas tasawur ke? Sekarang ni awak punya keputusan yang akan menentukan awak tahun depan masuk kelas mana. SPM nanti awak akan ambil apa nanti. Okay, sebab tahun ni awak tak ada peperiksaan PT3. Jadi macam mana awak nak gantikan untuk awak tahu apa keputusan awak bila awak masuk tingkatan 4 nanti. So penting ada yang dalam ni dia nak masuk kimia, fizik, bio. Tapi kalau result awak bermasalah, macam mana awak nak masuk? Masalah kan? Hilang cita-cita awak. Ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi engineer, ada yang nak jadi pilot. Tiba-tiba awak gagal. Contoh, awak gagal. Awak akan hilang cita-cita awak. Percaya dah cakap saya. So, macam saya cakap, untuk subjek Form 3 ni, tahun ni je awak kena korban sikit. Form 1, Form 2, awak dah hilang dah habis dah. Masa awak dah habis dah. Sekarang ni awak duduk kat Form 3. Form 3 ni dah tak ada apa-apa dah. Sama ada awak lawan, awak habis-habisan, ataupun awak mengalah awal-awal. Tapi saya percaya, semua yang join kelas ni, 67 orang, masih lagi dalam hati awak, mesti ada lagi rasa nak berjaya. Rasa nak score. Rasa macam mana nak tunjuk result yang bagus dekat mak ayah awak. Walaupun PT3 tak ada, ataupun ada school assessment, ataupun ada kerja khusus dan sebagainya, awak still nak buktikan dekat mak ayah awak yang awak boleh banggakan mereka. Okay, so tu saya cakap awal tadi, thank you sebab join. Okay. Alright, tanpa cerita panjang, kita pergi terus subjek, okay, sejarah dan juga geografi. Sejarah pukul 10.30 sampai pukul 11.10. Ya Allah, saya panas saya. Panas lit-lit saya, ya Allah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Okay, dan juga untuk geografi 11.10 sampai 11.50. Actually tak ikut pun. Kira saya akan buat sains sekali lah, sejarah dan juga geografi. Okay, kalau kita boleh habis awal, kita habis awal. Okay, 11.45 ke apa ke. Okay. First of all, saya nak tanya awak. Tolong bagi kerjasama. Saya nak tahu awak punya keadaan macam mana. So saya nak tanya awak, antara subjek sejarah Form 3 Form 3 yang awak belajar kedatangan Kuasa Barat, awak belajar tentang penerangan masyarakat tempatan dan sebagainya. Sejarah Form 3 dengan geografi Form 3. Oh Allah, hidupan liar apa lagi? Jadual, carta pai, kegiatan ekonomi dengan adanya tumbuh-tumbuhan semula jadi. Saya nak tanya awak, yang mana lagi susah? Boleh tak bagi tahu dekat komen? Sejarah ke geografi? Yang Sejarah. Cakap je, saya nak baca. Dua-dua okey, geografi, lagi sejarah, sejarah, dia ni cakap sejarah. Okey, sejarah, lagi. Saya nak tahu. Bagi tahu je, cek je, tak apa, jangan risau. Free je, cek. Sejarah, lagi. Sejarah. Uish. Geografi, sejarah, sejarah. Saya rasa ramai yang sepakat cakap sejarah ni. Berbeza lah dengan Form 2 tadi. Form 2 tadi pun tak macam ni tau. Form 2 tadi tu macam balance lagi. Yang ni sejarah macam ni lah. Geo sikit-sikit lah. Dua-dua susah sah. Saya tak tahu lah nak cakap apa dah. Saya tak tahu apa yang senang untuk saya dah. Mungkin tidur lah yang paling terbaik untuk saya. Okay. Ramai yang cakap sejarah lagi susah. Nah, tengok pun dah pening lah. Dengan esainya, dengan Tok Jangkutnya, Dul Saidnya, James Brooke-nya lagi. James Brooke betul.
Ush, pening tak tahu nak cakap apa dah ni. Okay, dah. Alright. Susah ataupun senang bergantung kepada pelajar. Tapi saya rasa saya setuju lah. Sebab sejarah ni, dia kena ada minat yang mendalam. Biasanya kalau pelajar minat mat, dia tak ada masalah dekat sini. Dekat 2 ni, settle. Settle terus. 2 ni tak ada apa. Jadual carta pai settle, tak ada masalah. Sebab dia dah suka matematik. Okay. Tapi pelajar yang suka matematik ni, dia ada satu masalah. Dia dah suka buat latihan, suka mengira, suka calculation. Dia dah tak suka dekat sini lah. Benda membaca, benda mengantuk, dia tak suka. Betul tak saya cakap? Okay. So betul lah. Okay. Alright. Kita nak tengok first of all, kita nak tengok dia punya syllabus. Okay. Ada cara. Jangan risau. Untuk sejarah, insyaAllah ada cara. Okay. Okay, yang pertama sekali awak kena tahu syllabus. Belum saya tanya lagi berapa bab, selupa nak tanya. Kalau tak, habis semua tak dapat jawab. Okay. Untuk sejarah, total jumlah ada sebanyak 8 bab. Tak banyak pun. 8 bab je, tak banyak pun. Berbanding dengan geografi, awak akan ada sebanyak 11 bab. Geografi lagi banyak. Tapi kenapa awak cakap sejarah lagi susah? 8 bab je. Okay. Kenapa dia lagi susah? Sebab walaupun dia 8 bab, tetapi dia ada banyak subtopik, betul tak? Dia ada banyak subtopik, dia ada banyak cerita, dia ada banyak isi-isi poin-poin yang sub-sub yang lain. Okay. Yang menyebabkan dia jadi lebih susah. Okay, sebenarnya tak susah mana pun. Okay. Pada kita tengok yang pertama. Kalau awak perasan dalam bab 1, apa yang awak belajar? Awak belajar tentang kedatangan kuasa barat. Dah lain dah. Form 3, tolong sedar sikit. Awak dah tak macam Form 1. Awak dah tak macam Form 2. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab Form 1, awak belajar tentang apa? Awak belajar tentang awak belajar tentang dunia. Mengenali sejarah, awak belajar tentang zaman ais batu, tamadun, zaman prasejarah, tamadun India, China, Rom, Islam dan sebagainya. Dah habis dah dunia. Masuk tingkatan 2, awak belajar tentang alam Melayu. Funan, Campak, Angkor, Majapahit, tiba-tiba Kesultanan Melaka, Johor, sampailah Sabah Sarawak. Okay, sebelum kedatangan British. Sekarang ni, bila awak belajar kat sini, sekarang ni mula-mula kedatangan British. Bila British masuk campur, dah jadi complicated. Sangat-sangat complicated. Okay. So, saya tak belajar Form 2, sir. Ya Allah. Ya Allah, semacam cakap Form 4 belajar akhirat pula dah. Mana ada. Okay. Untuk Form 1, untuk bab 1, Form 3, pertama sekali adalah kedatangan kuasa barat. Siapa barat ni? Kat sini awak kena tahu siapa barat ni. Daripada Perancis ada, daripada Rusia, Spanyol, daripada Belanda, British. Okay. And then kalau daripada British, mana kawasan-kawasan Asia Tenggara yang dikuasai? Yang ni banyak. Memang banyak. Okay. And then, apa beza kemakmuran? Okay. Apa pula beza kita panggil sebagai kawasan kita ni yang sangat-sangat kaya dengan hasil bumi. Apa hasil-hasil bumi yang ada? Banyak, sangat banyak. Okay. So nak tak nak, awak kena spend setiap hari, at least awak kena spend dalam 15 ke setengah jam untuk awak belajar sejarah. Serius saya cakap. Sebab sejarah ni banyak. Kalau awak tak sentuh langsung setiap hari, maybe masalah. Awak kena spend juga, awak sentuh sikit pun tak apalah. Baca satu peristiwa pun tak apalah. Tapi awak kena sentuh juga at least satu hari dalam 15 minit ataupun 10 minit. Tak apa. Janji hari-hari. Yang jadi masalah bila awak dah 10 hari, dah 1 bulan tak sentuh. Jadi banyak Okay. Dan pergi pula kepada bab 2 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat yang mana saya akan explain hari ini tentang negeri-negeri Selat. Okay. And then pentadbiran negeri Melayu bersekutu dan juga negeri Melayu tidak bersekutu. Macam mana nak bezakan sir? Negeri Melayu itu bersekutu ataupun tak bersekutu? Simple je. Ada 2 cara. Yang pertama daripada cara cuti. Yang kedua daripada cara kawasan kedudukan negeri itu sendiri. Okay. Misalnya cuti. Negeri mana yang cuti Sabtu Ahad? Hari ni samalah Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Sabtu Ahad. Memang kita cuti Sabtu Ahad. KL, Sabtu Ahad. Tapi kalau kawasan yang macam Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis dan juga Johor, diorang cuti Jumaat Sabtu. Itu pun awak dah boleh bezakan dah. Negeri bersekutu dan tak bersekutu. Cuma Perlis baru-baru ni dia telah tukarkan kepada Sabtu dan juga Ahad juga. Kenapa sir? Mungkin sebab untuk urusan-urusan perbankan mungkin akan menyulitkan. So dia kena tukar jugalah. Okay, alright. And then
Awak akan masuk pula dengan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Oh, dekat sini sangat-sangat complicated. Sebab apa, Sir? Sebab Sarawak dijajah oleh negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, tak bersekutu dijajah oleh kerajaan British sendiri. Kerajaan British sendiri yang jajah. Tetapi berlainan pula dengan kawasan Sabah dengan Sarawak. Kenapa? Sabah Sarawak ni, Sarawak dijajah oleh keluarga James Brooke. Ni awak kena tahu. Individu, persendirian. Okay. Yang mana Sabah pula dijajah oleh SBUP, Syarikat Borneo Utara British. Jadi ni sepatutnya awak dah tahu dah. Okay, jadi ni sepatutnya awak dah kena tahu dan sepatutnya awak dah berada di sepatutnya sekarang ni awak dah masuk bab 6 dah. Sebab sekarang ni dah bulan 6. Sepatutnya awak dah masuk bab 6, dah prepare untuk nak masuk bab 7. Bab 6 tu sepatutnya awak dah kuasai dah. Kesan pula. Okay. Okay, bahagian yang seterusnya adalah bab 6 sampai bab 8. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang pertama sekali adalah kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Okay. Lepas dia dah kontrol daripada segi politik ataupun pemerintahan, pentadbiran ataupun pengurusan, dia cuba dia punya masalah adalah terhadap kesan kepada ekonomi. Ekonomi ni apa sah? Ekonomi adalah apa sahaja yang melibatkan tentang kewangan. Saya percaya awak semua ni dapat duit daripada parent, betul tak? Dapat duit daripada parent. Parent awak dapat duit daripada mana? Parent awak dapat duit daripada bekerja. Mak ayah awak bekerja. Bekerjalah baru dapat duit. Takkanlah tak kerja. Tak kerja tak dapat duit lah. Dan bila mak ayah awak dapat duit, mak ayah awak perlu tak belanjakan? Mak ayah awak kena belanjakan. So mak ayah awak bayar bil, estro, elektrik dan sebagainya. Bayar kereta, bayar rumah, bagi duit belanja dekat awak. So dekat situ, dalam isi rumah awak tu pun, mak ayah awak sendiri pun ada pendapatan dan juga ada perbelanjaan. Betul tak? Ada pendapatan duit masuk, ada perbelanjaan duit keluar. Betul? Okay. So itulah ekonomi. Apatah lagi pada ketika itu, yang kontrol ekonomi negara kita ataupun kawasan Tanah Melayu ini adalah 100% memang pihak British. So apa kesan dia? Memang sangat besar kesan. Yang kesan tu dia bukan terjejas kepada ekonomi sahaja, malahan kepada sosial pun memberi terjejas juga. Masalah lah. Terjejas ni bukan benda bagus, benda-benda yang masalah. Okay? Benda-benda yang mendatangkan masalah. Okay. And then masuk bab 7 barulah munculnya satu penentangan masyarakat tempatan. Ini pun saya akan cerita juga kejap lagi, insya-Allah kalau sempat. Okay, penentangan masyarakat tempatan. Satu saya ambil daripada part yang pertama ni, satu lagi saya akan ambil daripada part yang kedua ni. So saya ambil penentangan masyarakat tempatan. Yang mana awak pernah dengar tak nama Tok Janggut, Dor Said, Rentak, Mak Saleh, Syarif Masahur, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Lela, okay, Abdul Haji Rahman Limbong. So kalau pernah dengar nama-nama tu, itu adalah nama-nama pembesar yang menentang pemimpin ataupun yang menentang British. Okay. Itu kita akan belajar dalam bab 7. Penentangan bersenjata, penentangan yang menggunakan perundangan, penentangan yang radikal, penentangan yang pasif. Okay. Dan akhirnya semua penentangan-penentangan itu sebenarnya gagal ke berjaya, sebenarnya membawa kepada kegagalan. Walaupun pada asalnya ada yang berjaya macam Dor Said dekat Daning. Tetapi akhirnya gagal. Sebab apa? Ada tali barut, ada orang yang tikam belakang. Sebab apa? Orang mana? Orang kita sendiri yang mempunyai hasad dengki, yang tak suka, yang mempunyai dendam. Ini sifat-sifat tak bagus lah ni. Dan benda-benda ni sebenarnya sampai hari ni ada lagi tak rasa masalah-masalah ni? Ada. Dalam kalangan keluarga kita sendiri pun, ahli keluarga kita pun masih lagi ada masalah-masalah dalam keluarga. Ada adik-beradik bergaduh, abang-abang semua. Ada saudara mara tak baik. Itu masalah juga. Semua keluarga, percayalah cakap saya, semua keluarga mesti ada masalah kekeluargaan. Dan daripada kekeluargaan dah, dia tak boleh, susah untuk berkembang kepada masyarakat, kepada negara. Macam mana nak maju? Tak boleh nak maju lah, susah nak maju. Okay? Okay, and the last one adalah kebijaksanaan raja dan juga pembesar Melayu. Okay? Menangani cabaran barat. Okay, kebijaksanaan ni siapa? Kebijaksanaan raja dan juga pembesar. Okay, pemimpin lah. So raja akhirnya berjaya juga untuk kawal masalah-masalah yang dibawa oleh British ini. Dengan cara macam mana? Nanti kita akan tengoklah. Daripada Johor, daripada Terengganu, okay, dan juga daripada negeri-negeri yang lain. Yang mana raja memang memainkan peranan yang cukup unggul. Contohnya macam Raja Abu Bakar, Sultan Abu Bakar daripada Johor, dia sampai ke Eropah, sampai ke London untuk mendapatkan pingat.
yang mana dia cukup bagus dalam pentadbiran, cukup bijak. Okay. And then untuk geo pun sama juga, saya akan explain beberapa juga untuk hari ni. Okay, antaranya jadual dan graf. Yang ni sangat-sangat penting. Ini adalah asas. Kalau awak tak boleh buat jadual dan graf, awak sedang mengalami masalah yang cukup besar. Sebab apa? Ini bab 1 kot. Kalau bab 1 awak tak boleh buat, macam mana awak nak jawab peperiksaan-peperiksaan yang cikgu awak bagi? Lagi-lagi dalam komputer, awak nak guna, awak nak buat graf lagi. Awak nak buat, macam mana awak nak lakarkan benda tu. Lagi jadi masalah. Jadi saya tak nak 72 orang, student-student saya, student-student form 3, walaupun awak join free class, tapi saya tak nak awak ada masalah dekat jadual dan graf. So itu adalah basic asas. Dan kita pergi pula kepada cartapai. Cartapai itu pun penting juga. Okay. Cartapai ni, jadual graf cartapai ni kita pakai sampai bila sah? Form 3 je kan? Lepas tu tak pakai dah. Form 4 SPM, masuk SPM matematik ataupun matematik tambahan, memang ada jadual, memang ada cartapai. Graf, sangat banyak graf. So kalau awak tak tahu macam mana nak buat kat sini, habislah SPM awak. Okay. Sampailah ke universiti pun still gunakan cartapai. Contohnya nak buat survey, nak buat nak kira-kira dan sebagainya, nak buat bandingan, still gunakan cartapai. Okay. Ataupun orang-orang yang bekerja, contohnya di Jabatan Perangkaan Negara, okay, ataupun Jabatan Statistik Negara. Contohnya macam statistik COVID tu. Siapa yang buat? Kes banyak mana, kes kurang sebanyak mana, berapa peratus, semua tu adalah Jabatan Perangkaan Negara. So kalau awak pandai ni boleh kerja ke sah? Boleh kerja dekat bahagian jabatan, gaji pun besar. Nampak benda simple je, tapi dia sangat-sangat penting input yang sangat-sangat penting. Okay, and then untuk bab 3, ya Allah bab 3 form 3 minta maaf cakap geografi. Bab 3 sangat-sangat boring. Sangat boring. Ada yang tak tahu apa tu iklim Laurentia, iklim Siberia. So bab ni dia penuh dengan fakta. Bab ni sangat penuh dengan fakta. Okay, fakta yang cukup besar, fakta yang sangat banyak. Kalau awak tak boleh tahu dia punya mean, awak tak tahu dia punya hujan tahunan, awak tak tahu dia punya suhu minimum, suhu maksimum, masalah lah. Okay. Sebab apa? Sebab kat sini awak kena tahu banyak iklim. Okay. Alright. And then tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, contoh-contohnya macam saya tunjuk tadi tu, bunga rafflesia dan juga beberapa jenis bunga-bunga ataupun pokok-pokok yang awak kena tahu, awak kena hafal. And then hidupan liar. Hidupan ni simple je. Hidupan adalah haiwan liar. Contohnya haiwan-haiwan apa sah? Haiwan-haiwan liar adalah haiwan-haiwan yang terancam, haiwan-haiwan yang bakal pupus. Contohnya macam harimau. Harimau dianggarkan dekat dalam negara Malaysia kurang 100 Kurang 100. Bayangkan awak ni 74 orang dalam kelas ni, lagi banyak daripada harimau. Lagi banyak lah kan. Tapi harimau kurang 100, awak bayangkan dekat negara Malaysia. So harimau tu terancam. Baguslah sir. Kalau kita jumpa harimau, kita je terancam. Memanglah bagus. Tapi haiwan tu nak pupus dah. Sedangkan haiwan itu adalah aset negara kita. Sebab susah nak jumpa dengan harimau. Susah nak jumpa harimau maksud saya. Nak dapat dalam negara itu ada harimau memang sangat susah. So dia kena ikut iklim, kena ikut cuaca, kena ikut suhu yang dia sesuai untuk tinggal. Selain daripada Malaysia, mana lagi yang ada sir? Di Afrika. Di hutan Amazon pun ada. Tapi saya rasa sekarang ni dah banyak dah pemburuan-pemburuan. Orang-orang yang, saya tak faham lah kenapa ada juga makcik-makcik yang kaya, dia nak beli pet tangan, nak kulit harimau, nak kulit buaya, nak kulit ular. Sedangkan perlu membunuh binatang-binatang tu. Okay, alright. Ini sumber semula jadi kat Malaysia, kegiatan ekonomi. Okay, sumber semula jadi ni simple je, sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang tak boleh diperbaharui. Macam tu je. Okay, tak kena tahulah apa contoh yang sumber boleh diperbaharui, apa contoh sumber tak boleh diperbaharui. Betul. Geografi sebenarnya lebih mudah daripada sejarah. Okay, kalau awak faham lah. Okay. Alright. Dan untuk kegiatan ekonomi dekat Malaysia ni, kegiatan ekonomi adalah ada 3 sektor. Sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga. Okay. Yang mana sektor-sektor ini adalah dia akan membawa kepada bentuk pekerjaan. Contohnya orang kerja buruh, orang yang kerja berat-berat, ataupun orang petani, nelayan yang terus direct dengan bahan mentah. Kita panggil sebagai sektor pertama. Okay, sebab dia melibatkan bahan mentah. Bawa pula bahan mentah tu diproseskan pergi pula sampai ke kilang, perkilangan, pembinaan, perindustrian, itu dikira sebagai sektor kedua. Sebab bahan mentah tu diproses untuk dijualkan, dipasarkan. Itu adalah sektor, kita panggil sektor kedua.
sektor private, sektor sekunder. Muncul pula sektor yang ketiga iaitu sektor perkhidmatan ataupun kita panggil sektor tertier, sektor ketiga. Sektor perkhidmatan ni simple. Setengah mengajar dengan awak semua, mengajar online. Betul? Ini sektor perkhidmatan lah. Sedang memberi perkhidmatan pendidikan, education. Ada orang doktor, doktor frontliner ke apa ke, pun dia bagi sektor perkhidmatan juga. Daripada perubatan. Ada yang bagi daripada segi guaman, daripada accountancy, accountant lah, audit ke apa ke. Ada yang bagi daripada segi editing video ke apa ke hari ni kan. Kalau buka video ke apa yang lawak-lawak, ada orang yang edit. Orang yang edit pun perkhidmatan. Sekarang ni paling banyak pun perkhidmatan. Food Panda, Grab Food, semua tu adalah bidang-bidang perkhidmatan. Okay, boleh itu yang paling banyak sekali. So awak kena bezakan lah 3 sektor tu. Awak boleh hafal 3 sektor tu, tak ada masalah. Okay. Ini tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. Yang ini adalah bab 4 tambah dengan bab 5. Ya, bab 8, bab 4 dengan bab 5 tu, tetapi bukan kat Malaysia, dekat dunia. Lagi banyak binatang dekat gurun panas macam mana, dekat iklim Siberia macam mana. Tak susah pun sebenarnya. Cuma awak kena, kalau orang minat bayu dia sukalah. Macam orang tu minat bayu kan. Dia sukalah. Kimia lagi senang daripada geo. Macam tu lah. Nak kena hafal nama-nama binatang yang pelik-pelik tu kan. Satu masalah juga. Okay, bab 9 sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Okay, yang ni tak ada apa pun. Yang ni adalah daripada pemprosesan. Okay, yang ni adalah daripada ke mana kita gunakan kita punya bahan-bahan mentah kita, sumber-sumber kita, petroleum kita punya mineral kita gunakan kita punya bahan mentah yang sedia ada, besi ke, biji timah ke dan sebagainya. Okay, dan bab 10 adalah sumber hutan. Okay, hutan pun adalah satu sumber yang mana dekat hutan tu pun kaya dengan macam-macam sebenarnya. Sarang burung lain, kayu gaharu lain, and then dengan kita panggil sebagai banyak kaya dengan hasil hutan. And the last one adalah kitab semula. Bayangkan kitab semula pun satu bab. Kitab semula tu satu bab. Banyak tak banyak tak banyak pun sebenarnya. Okay, ingat kalau kitab semula dia relate dengan amalan 3R. Okay, reduce, reuse, recycle. Tapi sekarang ni dia dah jadi 5R dah. Reduce, recycle, reduce, reject, repair. Ada 5R kat situ. Okay, boleh saya bergerak ke seterusnya. So syllabus tolong fahamkan. Tolong kuasai syllabus. Awak dah kena tahu dah apa yang awak dah pernah belajar, apa yang awak tengah belajar dan apa yang awak akan belajar. Okay. Alright, so pergi yang seterusnya. Okay, yang ni saya tak nak cerita lagi ni nanti. Okay, ini pun nanti tak nak cerita lagi. Okay, kita nak pergi kepada sejarah Form 3. Okay, macam saya cakap, salah ni. Okay. Bab 1 campur tangan pentadbiran British. Bab 1 sampai bab 5. Okay. Ini adalah bahagian pertama yang awak kena kuasai. Bab 1 kedatangan kuasa barat. Sampailah bab 5 iaitu menceritakan tentang Sabah dan Sarawak. Okay. Yang ini banyak sangat peristiwa. Yang ini sangat banyak. So saya minta kalau boleh sampai bulan 6 ni, kalau boleh kuasai balik, baca balik. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, baca balik. Nak baca apa saya tak tahu nak baca apa Nombor 1, baca peristiwa yang penting-penting. Apa peristiwa penting Contohnya peristiwa kedatangan Barat. Okay, kedatangan British. Pada bila kedatangan British? Bila dia masuk campur? Apa perjanjian dia? Okay. Yang kedua, tolonglah baca negara-negara yang terlibat. Okay, kalau dekat tanah Melayu ni, kalau dalam negeri-negeri selat yang terlibat apa? 2 je. Belanda dengan British. 2 tu je. Okay, tak ada lain yang terlibat. Yang tu pun tolong tengok balik. Okay. And then selain daripada tu, tolong tengok orang-orang yang awak kena highlightkan, orang-orang yang penting. Okay, contohnya kalau dekat kalau British, contohnya saya sebut negeri-negeri selat, dekat Pulau Pinang, awak dah kena ingat dah adanya Francis Light. Betul tak saya cakap? Francis Light. So kena tahulah benda tu, kena hafal lah peristiwa dia, apa yang berlaku. Ancaman daripada Siam, tipu helah yang dibuat daripada Francis Light. Bagaimana dia mengambil alih Francis Light, dia mengambil alih Pulau Pinang daripada Kedah. Bagaimana dia ambil seberang perang untuk sebagai kawasan pertanian. Kenapa nama Georgetown? Sebab nama Georgetown itu adalah sempena daripada nama King George daripada England. Ataupun sempena juga sebagai nama governor yang pertama, George.
Okay. So awak kena tahu benda-benda tu, awak kena biasakan baca. Macam mana saya boleh hafal se? Sebab saya dah biasa membaca, saya dah banyak membaca. So awak boleh buat dengan cara awak kena membaca. Okay, nak tak nak sejarah kena baca. Awak suka ke, awak tak suka ke, sejarah adalah subjek membaca. Okay. Bagus membaca ni. Okay. Daripada awak baca benda yang tak sepatutnya, lebih baik awak baca sejarah. Cuma janganlah baca buku teks. Baca daripada A sampai Z. Memanglah mengantuk. Sir pun tak buat macam tu. Ambil lah poin-poin penting, buat nota, baca nota awak tu supaya awak faham nota awak tu. Okay, nanti saya akan terangkan macam mana cara nak belajar dengan lebih mudah. Okay. Alright, satu lagi bahagian sama je. Bahagian dia adalah bab 6 sampailah bab 8. Itu adalah bahagian yang berkaitan dengan kesan daripada campur tangan British ni. Okay. Alright. Kali ni tak ada apa pun, saya nak cerita sikit je tentang negeri-negeri Selat. Sebab saya rasa negeri-negeri Selat ni antara yang penting dan juga banyak fakta dia. Okay. Alright, seperti mana yang awak boleh nampak kat belakang sini. Okay, boleh tak saya nak share screen sekejap Sambil-sambil tu awak boleh screenshot terus lah. Okay, siapa-siapa yang nak screenshot, boleh screenshot terus. Tak ada masalah. Nampak tak? Boleh nampak tak yang saya share screen tu? Ke tak nampak? Nampak tak yang saya share screen tu? Nampak. Nampak jelas Nampak. Alright, okay. Nampak. Nampak. Oh bagusnya, ramainya respon. Saya rasa barulah ada student. Okay, alright. Kita tengok Kat sini bab 2, negeri-negeri Selat, perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura, Melaka, saya dekatkan sikit. Okay. Singapura dan Melaka. Ada 3 negeri. Negeri Selat ni tolong ingat ada 3 negeri. Okay. Kalau awak tak boleh nak ingat SPM. SPM. Saya baru PT3 saya, bukan SPM lagi. Ya betul, awak baru PT3, baru SPM lagi. Tapi SPM itu bukanlah SPM yang SPM Form 5 tu. SPM ini adalah sijil pelajaran Malaysia pula dah. Singapura, Pulau Pinang, Melaka. 3 tu SPM. Okay, tu ingat yang tu Alright. Yang pertama, apa dia punya faktor dia? Disebabkan oleh pusat pengumpulan barang. Itu yang pertama, pusat pengumpulan barang. Ini dekat Pulau Pinang lah. Okay. Dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang sebab apa? Kawasan tu adalah kawasan yang sangat-sangat strategik untuk kita kumpulkan barang. Kawasan yang luas. And then sebagai pelabuhan persinggahan untuk memudahkan orang-orang kapal-kapal dagang datang untuk line tak elok. Okay, boleh dengar tak? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okay, kalau line tak elok, Jelas. keluar masuk balik. Okay, alright, kita sambung And then sebagai pangkalan tentera. Awak kena tahu, negeri-negeri Selat ini juga merupakan satu kawasan pangkalan tentera. Bila saya cakap tentang pangkalan tentera yang macam mana sir? Okay, pangkalan tentera ini adalah pangkalan tentera yang mana merujuk kepada, sepatutnya diorang ada satu kawasan kawasan dekat India yang mana dia panggil SHTI. Apa maksud SHTI? Syarikat Hindia Timur Inggeris. Ingat lagi tak? Okay, Syarikat Hindia Timur Inggeris. Okay. SHTI ni dia ada satu kawasan ibu kita panggil sebagai dia punya kubu lah. Dia punya kubu utama dia dekat mana? Kubu utama dia dekat India. Yang mana dikenali sebagai Bombay. Okay, Bombay. Bombay ni nama lama. Nama baru dia apa sir? Nama baru dia tak silap sir, bandar besar juga lah hari ni. Apa tak? New Delhi bukan? Adalah nama lama dia. Okay, tapi sekarang yang lama dia, nama dia adalah Bombay. Dia berada di sebelah barat India. Barat India ni kat mana? Kita dah belajar kan arah kan. Okay. Barat India ni di sebelah menghadap Eropah. Menghadap Arab, menghadap tanah Arab. Bukan menghadap Asia Tenggara. Dia tak menghadap Asia Tenggara, dia menghadap Arab. Okay. Jadinya apa yang telah dilakukan oleh SHTI, dia tengah merancang untuk membuka satu lagi kawasan di sebelah timur. Okay, jadi rancangan itu telah pun pergi kepada kawasan Pulau Pinang. Dan disebabkan itulah antara punca Pulau Pinang ni ramai mamak. Ramai orang yang kacuk-kacuk, tambah lagi dengan orang-orang India.
Bombay tu Mumbai. Thank you Nabil. Thank you so much. Bombay adalah Mumbai. Okay, hari ni kita tahulah Mumbai tu bandar besar kot. Even Shah Rukh Khan pun pernah berlakon dekat Mumbai. Banyaklah perlawanan kriket apa semua. Banyak benda-benda yang besar. Sebab Bombay tu dibangunkan oleh British sendiri pada abad ke-18. Okay. Right, next kita pergi pula. Okay. Di sebelah saya ni adalah perjanjian London 1824 British. Pernah dengar tak perjanjian London? Kalau awak belajar form 3, awak kena tahu apakah itu perjanjian London. Kalau awak tak tahu perjanjian London, ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa, awak akan mengalami masalah lah. Awak tak tahu perjanjian London ni apa. Okay. Perjanjian London ni dekat mana? London dekat mana? London dekat London lah, London dekat British lah, dekat Eropah lah, kat England lah kan. Okay, alright. So, apa kaitan perjanjian London ni dengan negara kita? Apa kaitan dia? Apa kaitan dia? Kaitan dia adalah, baru nampak yang saya share screen tu. Okay, apa kaitan dia? Kaitan dia adalah, kalau awak nak tahu, British dengan Belanda sedang bergolak. Okay, yang mana mereka sedang menjalankan satu perjanjian antara British dengan Belanda. Awak tahu tak? Betul, Pulau Pinang di bawah British. Tetapi kawasan negeri selat yang lain seperti Singapura dan juga Melaka masih lagi di bawah tampuk kepimpinan Belanda. Jadi British ni tak puas hati. British ni dia nak kawasan Melaka dengan Singapura tu. Jadi apa yang dia lakukan? Okay, dekat belah Eropah, Belanda sedang diserang. Jadi Belanda sedang mendapatkan bantuan daripada King dekat United Kingdom. So daripada Belanda dia pergi selamatkan diri dia, pergi ke United Kingdom. Tak silap saya dia diserang oleh Perancis. Negara semua dekat-dekat je. Okay, dia pergi dekat United Kingdom, dia mendapatkan bantuan. Dan pada ketika itu mereka sedang negotiate. Dia kata okey, boleh dia bagi bantuan kepada Raja Belanda tapi dengan syarat. Kawasan dekat Asia Tenggara tu, dia cakap kawasan kau dekat Asia Tenggara tu, aku nak kawasan Melaka, aku nak Singapura pun aku nak. Dia cakap macam tu. Manakala kawasan-kawasan yang dipegang oleh British di kawasan Sumatera ataupun dekat sebelah Indonesia diserahkan kepada Majapahit. So dia buat senang. Dia buat sepatutnya yang ni katakan ni Belanda, yang ni British, yang ni Belanda, yang ni British. Berselerak kan? Yang ni dia tiba-tiba Pulau Pinang British, tiba-tiba Melaka Belanda, yang ni Singapura Belanda. So bersepah. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka buat satu barrier kat Selat Melaka ni. Okay. Semua kawasan-kawasan Indonesia ataupun Sumatera duduk bawah kepimpinan jajahan Belanda. Ya, Indonesia duduk bawah jajahan Belanda. So akhirnya Indonesia bawah jajahan ataupun mendapat kemerdekaan daripada Belanda, dijajah oleh Belanda. Manakala kita, negara Malaysia ataupun tanah Melayu dijajah oleh British. Sebab apa? Disebabkan oleh perjanjian London 1824. Mereka telah pun sweat, tukar tanah jajahan. Jelas? So automatic Singapura, Pulau Pinang, Melaka bawah British. So tolonglah tahu perjanjian London 1824 ni, ya Allah, tolonglah tahu di mana perjanjian pertukaran kawasan antara British dengan Belanda. Beratnya saya tak tahu nak cakap macam mana. Sejarah ni lagi berat daripada beg sekolah saya. Macam mana nak buat Cuba bagi tahu saya, macam mana nak buat kat awak ni? Awak dah belajar, betul awak dah belajar. Macam mana nak masukkan, nak bagi awak mudah belajar? Saya rasa kena buat solat hajat lah form 3. Kena buat solat hajat jadi movie, buat jadi movie. Siapa nak buat jadi movie Sir, cerita sejarah jadi movie best tau. Kos berjuta-juta awak tahu tak nak jadi movie. Cakap senang je. Jadi movie, tengok sekadar jalan, keluar pergi tengok IG. Bazir je. Okay? Alright. Okay, saya harap awak still bersama dengan saya. Still lagi, masih lagi bersama dengan saya. Okay, next kita nak tengok. Alright, ini adalah British dan juga perjanjian, syarat perjanjian London Okay, boleh nampak situ? Okay, saya tak tunjuk kat sini Okay, saya baca kat situ je. Alright. Okay, yang pertama sekali adalah pihak British. Apa syarat yang British kena ikut? Apa syarat yang Belanda kena ikut? Okay, British, syarat yang pertama dia kena berundur daripada Sumatera dan juga dia kena serahkan
Bangkahulu kepada Belanda. Okay, Bangkahulu ni bukan bahulu. Bahulu tu makanan. Yang makan tu. Bangkahulu ni kawasan di Indonesia, okay, kawasan Sumatera yang sepatutnya British jajah. Tapi British bagi terus dekat Belanda sebab dia nak yang lagi besar. Okay. And then British tak boleh buka apa-apa kawasan ataupun tempatan baru ataupun jajah lagi kawasan di Kepulauan Riau, Lingga dan kepulauan lain selatan Singapura. Okay. Manakala Belanda pula, kalau kita tengok, Belanda pula mengiktiraf penempatan British di Singapura dan juga dia menyerahkan Melaka dan juga jajahan takluknya kepada British dan juga tak boleh buka penempatan baharu di Tanah Melayu. Selepas tu kita tengok, awak tahu tak, orang British ni, orang putih ni, kalau diorang berjanji, diorang tepati ke diorang capati? Sebenarnya diorang tepati tau. Diorang menepati, bukan mencapati okay. Yang mana British lepas tu memang sekali pun tak pernah jajah ke serang ke kawasan-kawasan Belanda. Usik-usik ke kacau-kacau ke tak pernah. Sama juga dengan Belanda. Tapi baru-baru ni awak tengok kes yang berlaku dekat Palestin. Yang mana dekat Palestin baru je buat perjanjian. Baru je buat gencatan senjata. Apa yang berlaku selepas 12 jam? Orang Israel buat apa? Serang balik, betul tak? Tawan balik. Ni adalah perangai Yahudi. So janganlah ikut perangai Yahudi. Kalau ada kawan awak janji pukul 1, tiba-tiba datang pukul 5. Esok pukul 1 lah. Pukul 1 lah, esok kita jumpa pukul 1 lah. Papa nanti WhatsApp lah, Papa WhatsApp aku datangnya. Pukul 1 lah. 1 tak datang. 2 hilang. 3 tak ada. Pukul 4 tak ada. Pukul 5 petang. Sorry weh, aku ada kenduri tadi, mak aku tolong . Itu adalah perangai-perangai Yahudi. So jangan kawan dengan perangai Yahudi. Yahudi pun tak macam tu. Okay, alright. Yahudi pun 12 jam. Okay, next. Kita pergi. Kalau awak nak screenshot, awak screenshot je tau. Saya tak tunggu tau. Nak screenshot je. Okay, boleh screenshot terus. Saya tahu sejarah memang berat. Memang sangat-sangat berat. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi tak nak awak kena, macam saya cakap, setiap hari memang awak kena buat nota. Ini simple note. Macam saya buat ni, simple nota je lah. Okay, awak boleh screenshot terus pentadbiran negeri-negeri Selat. Okay, pentadbiran negeri-negeri Selat ini for your information. Okay, macam saya cakap, negeri Selat di bawah SHTI. Okay, jangan tersalah tulis. Ada student setanda, dia salah tulis. Dia tak tulis SHTI. Dia mencarut. Dia tulis apa? SHIT. Ya Allah. Saya ingatkan dia mencarut. Rupanya dia nak cakap, sorry sir, saya nak type SHTI. Saya tercakap SHIT. Jangan risau kat saya baca ni. Okay. Alright. Daripada tahun bila? Daripada tahun 1826 sampai tahun 1857. Setahun saya kena hafal ke? Saya ni suka nombor. Tapi saya tak mampu sir nak hafal tahun. Tak payah. Okay, tak payah. Jangan susah-susah. Jangan penatkan diri awak nak hafal tahun. Jangan Okay, nanti kita tengok pula. Bawah SHTI, mereka menjalankan presiden konsuler yang dilantik membantu gubernur. Okay, untuk menjalankan pentadbiran. Dan awak kena tahu, Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran yang pertama. Pulau Pinang lah the first pusat pentadbiran yang dijajah di bawah kawasan British. Contohnya macam mana? Contoh hari ni adalah kawasan Putrajaya. Tapi dulu adalah Pulau Pinang. Macam itulah kisah dia. Okay. Tahun 1832, pusat pentadbiran dipindahkan ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. Okay. After that, pindah pergi Singapura. Dan betul tak Singapura ni strategik? Betul. Sebab hari ni Singapura memang antara negara yang terkaya di dunia. Dengan aktiviti-aktiviti number 1, pelabuhan kat dunia. Nombor 1 pelabuhan kat dunia adalah negara Singapura. Bayangkan, kaya tak kaya je. Kalaulah hari ni Singapura tu bawah negara kita ya Allah, sekayanya kita. Tambah-tambah pula Brunei pun dengan kita juga. Oi sir. Sir yang kaya dulu tu saya rasa. Saya dah tak mengajar dah. Saya tak berdiri dah kat sini mengajar awak. Sir tengah bawa Lamborghini. Bawa awet TikTok kat sebelah. Relax je. Tak risau apa. Tapi ada hikmah kenapa Allah tak jadikan benda tu. So saya kat sini saya mengajar rakyat-rakyat mahir lah. Saya sungguh-sungguh mahir lah ni. Okay. Doa apa? Syap, doa apa? Jangan doa yang bukan-bukan. Jangan doa yang bukan-bukan. Risau.
Okay, kita sambung. Yang kedua, pada peringkat yang kedua adalah Negeri Selat di bawah pentadbiran pejabat India. Pejabat India? Pejabat India mana ni, Sir? Bukan pejabat India. Pejabat ni adalah pejabat di negara India. Maksudnya kita tak terus direct dengan dekat London. Kita berhubung dengan India dulu, barulah India akan sampaikan kepada kerajaan di London. Dia macam tadi lah, macam projek anchor kan. Pas-pas macam tu lah. Okay. Yang pertama, Undang-Undang British dikuatkuasakan di Negeri Selat. Pemberontakan yang berlaku di India menyebabkan pejabat India tidak mampu lagi untuk mentadbir Negeri Selat dengan baik. Pejabat India tak berikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang Negeri Selat dan menimbulkan pula rasa tak puas hati dalam kalangan pedagang Negeri Selat. Bayangkan, ada pedagang-pedagang yang datang kena rompak. Ada pedagang yang datang ada masalah dalam pertukaran barang. Ada pedagang yang ada masalah, dia baiki kapal kat sini. Kapal tu pula tak okey. Tapi bila kita report dekat kita punya resident pun report sampai ke dekat pejabat kat India, diorang buat tak tahu je. Diorang buat tak tahu, buat dono je. Masalah lah kan, masalah. Yang menyebabkan orang macam dah marah-marah negara Malaysia, kawasan-kawasan negeri-negeri Selat. Pulau Pinang orang marah, Melaka orang marah, Singapura orang marah. Macam tu lah. Okay. Alright. And then, kita tengok yang seterusnya. Ya, awak dah screenshot kan? Okay. Kita tengok pula struktur pentadbiran negeri Selat yang mana yang paling atas sekali adalah Governor General SHTI dekat India. Awak kena ingat, awak bukannya yang pertama sekali Queen Elizabeth, tak, bukan. Okay, yang pertama sekali kalau dia minta struktur pentadbiran negeri Selat, inilah jawapan awak. Okay, jawapan dia ni sebenarnya dia berpisah, dia bukan bawah. Dengar, Governor saya tak send ke? Saya tak send. Awak boleh screenshot je terus. Okay. Alright. Governor General British SHTI ni yang pertama. Bawah dia adalah Governor Negeri Selat. Bawah dia pecah 3. Okay. Resident Consular Pulau Pinang, Resident Consular Singapura, Resident Consular Melaka. Okay. Bukan Pulau Pinang first, Singapura nombor 2, Melaka nombor 3, tak. Dia sama rata. Pulau Pinang, Singapura, Melaka sama rata. So, saya nak tanya dah, apa beza kuasa Governor General, Governor Negeri dengan Resident Consular? Terima kasih. Alright. Alright. Yang pertama, Governor General ni kuasa dia 100%. Kuasa dia 100%. Dia boleh buat apa je yang dia nak. Governor Negeri Selat kuasa dia tak 100%. Kuasa dia 70%. So dia boleh buat keputusan within 70%. Okay, dan Resident Consular kuasa dia dalam 50% je. So nampak tak? Kuasa siapa lagi besar? Kuasa Governor General. Okay. Orang India ke orang apa? Semua ni orang British. Semua ni orang Barat. Semua ni orang Eropah. Okay. Okay, kita tengok. Allah, panjangnya saja. Screenshot lah. Screenshot je. Okay, Negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan. Okay, yang ni simple je. Tak explain semua pun. Saya sebut beberapa perkara. Saya boleh cakap, kenapa orang berontak? Kenapa orang marah? Saya nak tanya awak lah. Kalau negara kita hari tu Selangor tak ada air, agak-agak awak apa yang berlaku? Tak payahlah, tak payah tunggu sehari. Petang tu juga ada seorang TikTokers ni, dia buat video. Kak, air kelapa dia kak. Kelapa air apa? Ayak nyok. Kalau Kedah ayak nyok. Bang, TOI tu bang, ada yang coklat-coklat tu. TO Bank, sini panggil TO Bank. Kalau Selangor tak ada air. Pun orang dah marah dah sebenarnya. Okay, itu adalah bentuk-bentuk orang marah lah sebab tak ada air. Kena catu air. Sedangkan kita ni bayar bil air, bayar bil elektrik, bayar cukai semua. Tapi still ada masalah macam tu. Pun orang dah marah. Apatah lagi kalau ada masalah-masalah besar macam ni. So tengok yang pertama sekali tak ada wakil Negeri Selat dalam Majlis Perundangan dekat India yang meluluskan undang-undang bagi Negeri Selat. Tak ada orang yang nak luluskan undang-undang. Kalau kita ada masalah, tiba-tiba kita nak menangani masalah tu. Tak ada siapa nak buat undang-undang, tak ada siapa nak buat dasar. Semua buat tak tahu je macam mana ni. Okay. Yang kedua, pejabat India, diorang gagal nak kawal masalah rompakan terhadap kapal dagang. Daripada kapal-kapal gangster daripada kumpulan daripada China lah. Okay. Alung-alung yang rompak, diorang tak boleh nak kontrol. So masalah lah ni. Orang awam kena rompak. Okay. And then pejabat India dia nak jadikan apa? Nak jadikan mata wang rupi India sebagai mata wang Negeri Selat. Nak gantikan wang dolar Sepanyol. Dulu kita pakai wang dolar Sepanyol tau.
kita tak ada lagi RM ke apa ke ringgit Malaysia, kita tak ada lagi. Okay. And then pejabat India, cadangan pejabat India diorang nak kenakan cukai pula, cukai pelabuhan. Sedangkan kita ni dah kawasan negeri-negeri Selatan ni merupakan kawasan bebas cukai, sebab tu nak ramaikan orang datang. Diorang nak buat pula suka hati je. Dan pejabat India menjadikan negeri Selat tempat buangan banduan untuk menjejaskan imej negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Contohnya dekat Pulau Pinang, memang ada satu pulau nama dia Pulau Jejak. Okay. Study kat Pulau Pinang, kita tahulah dekat USM tu, ada satu pulau nama dia Pulau Jejak. Pulau Jejak tu dulu ramai banduan-banduan ataupun orang-orang yang dipenjarakan kat pulau tu. Ya ke sir? Tapi sekarang dah tak ada dah. Okay. Alright, next. Ya, awak dah screenshot Saya minta 81 orang kalau boleh awak screenshot je. Jangan tunggu sir. Sir skip je cepat-cepat. Okey, ini adalah struktur pentadbiran negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan di London. Okey, yang mana ini adalah yang baru pejabat tanah jajahan di London. Akhirnya lawan punya lawan akhirnya dengar juga cakap. Bila dengar cakap akhirnya kita direct terus dengan pejabat tanah jajahan di London. Pergi terus ke Eropah. Yang mana Gubernur Negeri Selat adalah pihak yang kedua. Bawah Gubernur adanya Majlis Eksekutif yang uruskan hal ehwal pentadbiran Negeri Selat dan juga adanya Majlis Perundangan untuk menggubat undang-undang. Okay. Cerita pasal air pula dah. Sekarang saya dah cakap lain kali dalam kelas sejarah. Pergi beli air siap-siap. Siapa suruh tak dengar? Beli apa? Selangor tak ada air tu. Beli chips small, beli biskut. Siapa nak biskut? Mari sini. Dah. Siapa nak biskut? Siapa? Mari sini. Nak apa lagi? Nak air, nak Milo. Dah. Semua ada. Coklat. Dah. Siapa nak Oreo? Semua ada. Kalau boleh bagi sudah bagi dah. Nak bagi awak tak ngantuk punya pasal. Tapi nak buat macam mana? Dugaan dunia mengantuk. Cuba buka TikTok kejap. Oi, segar tu. Segar terus lah. Tak tahu kenapa segar. Bila belajar tu saya syaitan bertenggek kat mata saya ni. Setan apa saya tak tahu ni. Bukan Yahudi je sah. Setan semua ada. Iblis. Nasib tak ada Dajjal je. Okay, boleh Alright. Ini adalah struktur pentadbiran yang baru. Okay, struktur pentadbiran yang baru yang mana pejabat tanah jajahan dekat London dekat London. Okay, so tolonglah ingat Majlis Eksekutif hal ehwal pentadbiran, Majlis Perundangan berkaitan undang-undang. Kena hafal. Sebab negeri-negeri Selat confirm keluar punya. Okay. Alright, dah habis kat situ. Okay, yang ni saya nak cerita sikit lah tentang penentangan masyarakat tempatan. Saya nak cari tahu gambar tapi saya tak jumpa. Saya jumpa gambar ni, senang. Okay. Antaranya awak tengok antaranya kita ada siapa? Kita ada Datuk Maharaja Laila daripada mana? Daripada Perak, Tok Janggut Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong daripada Terengganu, Datuk Bahaman Pahang Dosaid Naning, Yang Tuan Antah Negeri Sembilan. And then kita ada Syarif Masahud di Sarawak, and then Rentap Sarawak, Mak Satur dan juga Mak Saleh. Okay. Ini adalah bab 7 penentangan masyarakat tempatan. Kalau awak perasan, sebenarnya mereka semua ni siapa? Mereka semua ni adalah golongan-golongan raja ke, pembesar ke, rakyat? Golongan apa? Rakyat. Apa? Raja ke, pembesar ke, rakyat? Bagi tahu Ustaz. Rakyat. Ada yang pembesar, ada rakyat. Rakyat. Ada pembesar, ada rakyat. Baru tahu tercenduk. Apa dia? Okey, bukan raja lah, bukan raja. Pembesar ke rakyat? Pembesar. Besar. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Dua-dua saya, dua-dua. Besar. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Okey, jawapan yang paling tepat jawapan yang paling Pembesar. tepat sekali adalah pembesar. Mereka semua ini adalah golongan-golongan pembesar. Semua yang ada ni adalah pembesar. Okey. Kalau perasan nama Datuk Maharaja Laila, macam mana nak jadi Datuk? Mesti dapat jawatan tu daripada seseorang. Datuk Bahaman, siapa yang bagi dia gelaran Datuk Bahaman? Okey. Jadi mereka ini adalah golongan-golongan pembesar. Okey. Yang mana awak kena tahu pembesar sebenarnya telah
Okay, awak tengok raja, pembesar, rakyat. Raja berurusan secara langsung tak dengan rakyat? Tidak, betul tak? Raja akan sampaikan melalui pembesar kepada rakyat. Rakyat berurusan secara langsung tak dengan raja? Tak. Rakyat akan bagi tahu dekat pembesar untuk menyampaikan kepada raja. So siapa yang mainkan peranan yang paling penting sekarang ni? Yang mainkan peranan yang paling penting adalah pembesar. Pembesar yang mainkan peranan yang paling penting sekali. Okay, sebab apa? Sebab raja akan kurniakan pelbagai perkara kepada pembesar. Tak kisahlah dia akan bagi tanah ke, dia bagi gelaran ke, dia bagi wang ringgit ke, segalanya kepada pembesar. Cuma satu je yang raja nak daripada pembesar, iaitu tak lain dan tak bukan, dia nak taat setia pembesar kepada raja. Sebab pembesar-pembesar ni cukup-cukup bijak. Pembesar ni hebat dalam perundangan, hebat dalam pentadbiran, hebat dalam pendidikan, hebat dalam perniagaan. Jadi raja perlukan pembesar-pembesar ni. Okay. Dan bila pembesar tu dapat segala-galanya, apa yang dia lakukan? Pembesar ni dia akan upah gaji kaki tangan pekerja dia, hulu-hulu balang dia. Dia akan upah lah. Jadi dia akan bagi pinjaman, dia buat perniagaan. Dan for your information, pembesar yang pergi kutip cukai. Bila pembesar pergi kutip cukai, sebenarnya hasil yang diperolehi daripada pembesar adalah 9/10 pembesar je dapat. 1/10 bagi kat raja. Daripada ramai-ramai pembesar tu, so raja akan dapat lah satu. Banyaklah raja dapat. Okay. Pembesar akan dapat 9. Tapi 9 tu dia nak uruskan lah pentadbiran negara. Okay. Bukan dia nak belanja sesuka hati. Dan inilah yang British nampak dan British cuba untuk menggantikan pembesar. Macam saya sebut tadi tu, consular, governor general ataupun penasihat, semua tu dia tak buang raja. Dia tak buang rakyat. Dia buang pembesar. Okay. Sir, tak ada penghulu ke sir? Penghulu ada. Penghulu masih lagi dikekalkan di peringkat mukim, di peringkat kampung. Tapi sekarang ni sir tengah cerita benda yang cukup besar, iaitu pembesar. Yang mana pembesar ni, sebab itulah kalau awak nampak gambar tadi, pembesar-pembesar ni kalau awak perasan, dia kata penentangan masyarakat tempatan. Sebenarnya, mana yang betul? Masyarakat Pahang menentang British. Masyarakat Perak menentang JWW Bush. Masyarakat Sarawak menentang James Road. Ke awak selalu dengar Haji Abdul Rahman Limbong, Datuk Maharaja Lela yang serang. Macam tak ada orang lain bersama-sama dia. Macam dia seorang je yang menentang. Dia dan pengikut dia. Bukan dia dan masyarakat. Masyarakat tak menentang macam mana dia menentang. Okay. Sebab apa? Sebab mereka kehilangan kedudukan, mereka kehilangan sumber punca pendapatan. Jadi mereka lawan sehabis-habisnya. Sebab diorang dah jadi orang biasa. Orang British cukup bijak. Dia tak datang negara kita nak jadi raja. Dia tak datang ke negara kita nak jadi penghulu ke nak jadi rakyat. Tapi dia datang ambil tugas pembesar. Sebab dia nampak pembesar yang buat duit sebenarnya. Okay, jelas Alright, okay. Okay, sedikit sebanyak tentang geografi. Okay, habis dekat situ. Okay, jangan kita take 5 jap. Bagi minum air jap. Allah, tekak sekering ni. Okay, boleh screenshot dulu boleh tak? Saya nak buat screenshot, tolong baca dulu. Saya bagi masa jap.
pergi minum air ke apa ni? Sebuah air. Oh, pergi buat air eh. Mute tu, mute. Ada yang kutuk Sir ke tadi? Ada. Oh Allah. Okay. Oh, baru rasa hidup kembali. Okay, kita sambung. Okay, kat sini ada siapa-siapa nak screenshot boleh screenshot. Okay, ini adalah bab 1, jadual dan graf, simple je. Okay, jadual adalah apa? Jadual adalah merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data maklumat. Ni awak dah tahulah apa kegunaan jadual, ciri-ciri dia apa. Mesti kena ada tajuk, mesti kena ada data, kena ada maklumat dan juga sumber yang bersesuaian. So tajuk kat mana Sir? Tajuk yang atas tu, jadual 1.1. Jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada tahun 2016. Okay, biasanya dia akan bagi tahun, dia akan bagi kawasan, dia akan bagi tahu jumlah hujan bulanan ke, jumlah pelajar di dalam kelas yang menggunakan pengangkutan yang berbeza ke dan sebagainya. Okay. Alright. Ni apa pula ni? Okay, sambung kat sini. Okay. Ada berapa jenis graf? Kita ada sebanyak okay, sekejap awak tengok rasa sekejap. Nampak tak? Nampak je kan? Cuma ada halang sikit. Okay, kita ada sebanyak 3 jenis graf Yang pertama kita ada graf bar mudah, kita ada graf garisan dan juga graf gabungan. Ini simple, ini basic. Okay, sampai hari ni pun mesti dalam kelas ni seramai 81 orang mesti ada juga yang tak tahu. Sir, graf bar tu, nak tanya saya lah, graf bar mudah tu jarak ke rapat? Mesti ada yang tanya kan? Mesti yang ada tertanya-tanya. Okay, saya bagi tahu graf bar mudah jarak. Graf gabungan rapat. Seulang, graf bar mudah jarak. Graf gabungan rapat. Kenapa jadi macam tu? Sebab biasanya graf gabungan dia tak akan berdiri dengan nilai yang kecil. Dia akan berdiri dengan bulan Januari sampai Disember. Muat ke awak nak jarak? Tak muat lah. Awak kena buat rapat. Okay. Tapi biasanya graf bar mudah nama pun mudah. Dia akan berdiri dengan atas sama ada tahun ataupun dia akan berdiri atas jenis pengangkutan ataupun apa-apalah yang boleh membezakan. Okay. Alright. Kita tengok sikit beberapa dia punya ciri-ciri Okay, ciri-ciri untuk graf bar mudah sama je. Graf terdiri daripada paksi menegak, paksi mendatar, tajuk, petunjuk pun mesti kena ada. Dilukis secara menegak ataupun mendatar. And then ketinggian mewakili ke kuantiti. So apa kegunaan dia? Kegunaan dia untuk mempersembahkan data yang boleh dikira. Okay, alright. And then untuk apa? Untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Okay. So daripada ketinggian dia tu, awak dapat tahu dia punya nilai dia. Bilangan murid ke, bilangan jumlah penduduk ke, apa ke. Kat situ boleh tahu kat situ. Okay. Alright, kita bergerak kepada graf garisan mudah. Okay, graf garisan mudah ni, ya Allah, ni lah graf yang paling senang sekali. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Yang tak ada effort pun. Awak buat palang, awak cari nilai dia, awak garis, habis cerita. Simpan semua. Tak perlu nak color, tak perlu nak buat apa dah. Tak macam graf bar mudah, kena ambil garisan, kena kira sikit-sikit semua. Yang ni lah graf yang paling senang. So tak tahu kenapa ramai lagi pelajar yang tak suka jawab. Okay. Kita tengok ciri-ciri dia. Yang pertama, graf dilukis secara garisan yang panjang. Dia mesti, garisan tu mesti panjang. Dia takkan garisan yang pendek. Okay. Ada garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar. Manakala garisan yang landai ataupun mendatar sikit menggambarkan perubahan yang kecil. Okay, kalau dia menjuram macam tu, banyaklah perubahan dia. Tapi kalau dia sikit je, relax je macam tu kan. Tu sikit je lah. Tak adalah curam sangat. Okay. Jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku. Kalau straight je tak ada apa-apa perubahan lah. Okay. Boleh ke sir dia jadi tak ada apa-apa perubahan? Tak boleh. Biasanya dia mesti berubah. Dia boleh daripada contohnya 2010, 2011, 2012, 2013. Antara 2011 ke 2012 tu tak ada perubahan. Yang tu boleh biasanya. Tapi dia takkan sepanjang-panjang tu tak ada perubahan. Mesti akan ada perubahan. Okay, kegunaan dia adalah untuk menggunakan garisan menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah ataupun nilai yang berterusan. Okay. Samalah dipersembahkan dalam bentuk jualan barang, produk, pengeluaran hasil, suhu ataupun perubahan penduduk
tanaman dan lain-lain. Okay, bergerak pula kepada graf gabungan. Graf gabungan ni sebenarnya tak susah pun, senang je. Okay, dan biasanya dia akan ada dua maklumat. Dengan cakap saya, dia akan ada berapa maklumat? Dia akan ada dua maklumat. Apakah maklumat-maklumat tu? Contohnya jumlah hujan tahunan dan suhu. Itu dua benda yang berbeza. Sebab apa? Ada perkataan dan. So dia tak akan atau, dia mesti perkataan dan. Dan itu dah menunjukkan graf gabungan. So jumpa je perkataan dan, auto lah, memang auto graf gabungan. Bukan graf lain dah. Kita tengok sikit ciri-ciri dia. Merupakan gabungan graf bar mudah dan graf garisan yang menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Ada dua benda yang berbeza. Okay. Palang sebelah kiri menunjukkan hujan tahunan. Palang sebelah kanan menunjukkan suhu. Kat mana nak letak tahun se? Dekat tengah-tengah bawah tu. Ataupun awak just buat bulan terus. Okay. Sebelah kiri awak tu adalah jumlah hujan tahunan. Sebelah kanan awak tu awak kena bermula daripada kawasan tengah. Suhu dia tu bukan bermula daripada bawah. Daripada tengah. Macam mana nak letak se? Letak je dekat mana-mana. Selagi mana dia adalah atas daripada. Kalau dia macam ni lah. Katakan awak buat garisan tu tak kena graf bar tu yang maksimum. Katakan maksimum 20. Buatlah sampai yang dia punya garisan tu 25, 23, 27, 30 tak kena. Faham tak maksud saya? Dia tak kena dekat sampai 20 tu. So buat macam tu. Itu awak letak je mana-mana. Okay, next. Dah screenshot Dah Dah. Okay, langkah-langkah nak membina jadual ni simple. Sangat simple. Tapi saya tak tahu ramai orang tak boleh nak jawab soalan macam ni. Sebab apa? Diorang dah terlampau, awak dah terlalu fokus kat subjek-subjek yang lain. Matematik, sains dan seumpama dengannya. Sampai awak lupa. Geografi ni sebenarnya senang je. Kalau awak bagi perhatian. Tapi bila awak tak bagi perhatian, awak lalai, awak lupa, habislah awak tak boleh nak buat. Sebenarnya simple, senang je. Geografi ni senang. Betul ya? Yang pertama dia kata apa? Data dan maklumat diperolehi harus disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir. Perlu ke buat ayat macam ni sir? Skema je. Tak perlu pun. Awak cakap je data maklumat disusun supaya mudah untuk difahami ataupun untuk ditafsirkan. Simple je. Okay. And then bina jadual kekerapan. Ringkaskan jadual dalam bentuk yang lebih mudah. Ni cara-cara nak bina jadual. Yang ni simple je lah. Okay. Ni bukan graf kan? Ini jadual. Dengar baik-baik. Bukan graf, jadual. Graf yang mana? Graf yang tadi. Ini jadual. Okay. Alright. Langkah-langkah nak bina graf. Ni boleh tengoklah apa langkah-langkah untuk kita bina graf. Okay. Tengok graf-graf apa. Yang pertama adalah graf bar mudah. Yang pertama apa? Lukiskan paksi mendatar dan menegak di atas kertas graf. Pilih skala yang sesuai. Tandakan skala pada paksi menegak. Lukiskan graf mengikut data. Lorekkan atau warnakan setiap bar. Gunakan lorekkan ataupun warna yang berlainan. Labelkan paksi mendatar, menegak, skala graf bar dan tajuk. Sediakan petunjuk bagi setiap bar. Okay. And then garisan mudah. Okay. Ni adalah garisan mudah yang tadi tu. Okay. Lukiskan paksi mendatar dan juga menegak. Setiap mana-mana pun awak mesti mulakan dengan lukis paksi mendatar. Mendatar yang mana? Yang macam ni ke yang macam ni? Paksi X ke paksi Y? Paksi mendatar. Paksi X ke paksi Y? X. Y. Mana satu? Tak tahu dah. Paksi X. Paksi mendatar adalah paksi X. Paksi menegak adalah paksi Y. Okay. Pilih skala yang sesuai. Lepas tu tandakan titik di atas kertas. Graf berdasarkan data. Sambungkan semua titik yang ditandakan itu dengan satu garisan. Dan awak labelkanlah paksi menegak mendatar. Lepas tu bagilah tajuk yang sesuai pada graf tu. Okay. Kalau graf gabungan pula sir. Okay, kalau graf gabungan awak just. Okay, ada yang tanya sir. Sir, garisan mudah ni freehand ke pembaris? Jawapan dia adalah apa? Pembaris. Guna pembaris. Kalau awak guna freehand, cikgu awak tolak markah sebab tak kemas. Ini bukan matematik, ini bukan admat, ini geografi. Guna pembaris. Mona Lisa Osman, nama mak awak. Awak nak tanya apa? Sir, kalau graf bar mudah wajib warna ke sir? Dia punya kotak-kotak tu. Okey. Wajib warna sekiranya awak tak letak dia punya maklumat dekat bawah, awak kena warna supaya awak kena buat petunjuk. Dekat petunjuk tu awak kena colourkan balik untuk awak bagi tahu. Faham tak?
Tapi kalau awak dah tulis dekat bawah tu kereta, motor, basikal, kena tak lorek, awak kena tak warna kan? Warna untuk lawa kan boleh lah, tapi warna kan buat petunjuk tak payah lah kot. Tak payah dah. Sebab awak dah tulis dah dekat bawah tu. Bar tu mewakili apa? Sebab cikgu awak nak tahu bar tu mewakili apa? Palang tu mewakili apa? Kalau dia tak nampak kat bawah tu, dia akan cari kat sebelah kanan. Ada tak petunjuk? Kalau ada petunjuk, kalau semua putih pun dia tolak markah. Sebab apa? Tak menunjukkan yang mana satu. Sebab semua warna sama je. Kalau tak ada warna, awak kena lorekkan dengan lorekkan yang berbeza. Maybe satu tu buat garisan mendatar, satu tu sengit, satu tu titik-titik, satu tu bulat. Ikutlah kreativiti masing-masing. Okay, graf gabungan. Lukiskan sama je, lukiskan pasti menegak, mendatar, menegak, mendatar. Patutnya nombor satu tu dah boleh hafal dah. Kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum. Selalu ingat bila awak jumpa je graf gabungan, cari yang mana paling banyak, yang mana paling sikit dekat dalam jadual. Hujan, kekerapan hujan yang paling banyak bulan Jun, yang paling sikit bulan Januari. Macam tu lah contohnya. Okay. Pilih skala yang bersesuaian. Skala tu apa sih? Skala tu awak nak tengok berapa awak nak letak. Contohnya paling maksimum katakan 200. Takkanlah awak nak buat 1, 2, 3 sampai 200. Tak logik. Awak buatlah dalam 50, 100, tenang. Awak buatlah dalam 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200. Nampak tak cantik je? Cantikkan dia. Awak kena selalu buat latihan. Kalau awak tak buat latihan, awak tak tahu macam mana nak buat graf ni. Dah lama serasa ramai yang dah lama tak buat graf ni. Okay. Seterusnya. Okay. Plot nilai pada bahagian tengah bar dan sambungkan titik-titik tersebut. Simple je. Awak kena plotkan pada tengah-tengah bar. Sebab apa? Sebab setiap titik-titik graf garisan tu, dia sebenarnya bukan duduk dekat awal bar, bukan pada hujung bar, tetapi pada tengah-tengah bar. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 3 tu yang tengah, dia duduk kat tengah-tengah tu. Okay. Lengkapkan graf dengan tajuk dan label. Okay. Satu lagi saya lupa nak bagi tahu tadi. Awak nampak tak graf garisan tu, ada student dia tak tahu tau. Sebenarnya graf garisan ni, dia mesti bersambung daripada titik palang. Bukan dia bermula tengah-tengah tergantung. Tak, dia mesti bersambung daripada awal. Yang bermula daripada tengah-tengah saja, graf gabungan. Awak nampak tak graf gabungan punya garisan? Kalau perasan graf gabungan, dia bermula daripada tengah sikit. Dia tak kena dekat garisan. Dia terbalik. Okey, dengar graf bar mudah. Kalau graf bar mudah, bar dia jarak-jarak. Kalau graf gabungan, bar dia rapat-rapat. Kalau graf garisan dia tu bermula daripada garisan kosong. Daripada nilai kosong tu. Tapi kalau kosong tu kosong X lah. Okay. Tapi kalau graf gabungan, dia tak bermula daripada kosong. Dia kena bermula daripada titik tengah kotak bar tu. Jelas? Faham? Jelas. Faham. Faham. Macam kena marah. Okay, last. Kita Faham. mentafsir jadual dan graf. Okay, simple je. Yang pertama awak kena perhatikan tajuk. Yang kedua, perhatikan maklumat dekat dalam jadual. Yang ketiga, perhatikan paksi menegak, paksi mendatar. And then awak kena kenal pasti dan juga huraikan nilai maksimum dan juga nilai minimum data, huraikan aliran perubahan data, huraikan isi tersirat berdasarkan data, buat rumusan secara keseluruhan. Ni apa sah? Ini yang essay tau. Ada student cakap dengan saya kan, tak tahu macam mana nak buat tafsiran jadual dan graf ni kan. Yang ni saya akan ajar dalam kelas sebenar. Macam mana nak buat essay yang betul. Okay, form 3 banyak essay Okay. So perhatikan tajuk. Contohlah tajuk dia adalah apa? Tajuk dia adalah kekerapan hujan tahunan dan suhu di Kuala Lumpur. Menunjukkan jadual dan graf kekerapan hujan dan juga suhu di Kuala Lumpur menunjukkan maklumat yang menunjukkan kekerapan hujan pada jumlah yang tertinggi pada bulan Julai. Yang paling rendah Jun. Macam tu lah, faham tak? Awak kena bandingkan dia. Suhu tertinggi, suhu terendah, macam tu. Okay. Berubah daripada bulan Januari sampai ke bulan Februari, meningkat sebanyak berapa? Banyak benda boleh cerita tu. Februari ke Mac menurun sebanyak berapa? Manakala April ke Mei tiada perubahan. Pun awak boleh cerita. Okay. Itu lah. Isi tersirat pula macam mana Ustaz? Isi tersirat tu, kalau kawasan tu panas,
Abang bagi tahu kerana menerima musim pada ketika itu adalah musim kemarau. Kalau kawasan tu hujan lebat kerana musim tengkujuh, cakaplah macam tu. Benda tu tak ada dalam data kan, tapi awak kena tahu. Sebab apa? Awak dah belajar dah benda-benda tu dalam bab 3, bab-bab yang lain tu. Awak dah belajar dah. Dan akhirnya awak rumusan secara keseluruhan. Mungkin kawasan ni akan panas buat masa seketika. Jadi masyarakat perlu stay hydrated ataupun perlu memperbanyakkan minuman air. Okay, jelas? Faham? Okay, alright. Okay, last and but not least lah. Satu lagi saya nak cakap dengan awak semua. Jajak, Stan nak cerita kat sini. Saya nak cerita dekat sini lah. Okay, sebelum awak live, sebelum awak keluar, okay, ada beberapa perkara yang saya nak share dengan awak semua. Yang ni berkaitan dengan masa depan awak. Okay, bukan masa depan sir, masa depan awak. Awak tengoklah sendiri. Okay. Ataupun nak tengok dekat TV sir, nak screenshot boleh lah screenshot. Okay. Nak tengok dekat screen sir pun boleh, tak ada masalah. Okay, dekat belakang sir ni, okay, first of all, kita dah lepas dah bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac, bulan April, bulan Mei, bulan Jun. Oh, sekarang kita berada kat bulan Jun. Tadi saya cerita tu dekat adik awak tu form 2. Diorang pun dah takut dah. Awak ni form 3. Ni lepas bulan 12 ni, lepas ni form 4. Ni awak habis je ni. Ada yang ambil kealiran sains, ada yang masuk kelas fizik, kimia, bio, ada yang ambil account, ada yang akan ambil perniagaan, ada yang ambil ekonomi, ada yang ambil seni, ada yang hilang daripada radar, tak jumpa-jumpa dah, hilang daripada muka bumi. Hilang tu macam susah nak kontak lah. Sekejapnya dah Okay. tengah tahun. Sekejapnya dah pertengah tahun. Sekejap je dah 11.50. Sekejap je. Jangan main-main dengan sejarah tengah hari. Okay. Bagi saya explain sekejap boleh sebelum kita habiskan. Saya akan habiskan sebelum pukul 12 lah. Okay. Alright. Ni dah tak nak cerita lah. Tak nak ungkit dah lah. Benda dah lepas. Benda dah lopeh dah sir. PDPR lah. Darurat lah. Macam-macam benda Eden terima. Macam-macam dah Eden lalui. Hanya hati ni je yang tahu. PT3 dibatalkan. Apa lagi? Eden dah tak larat dah. Sekarang awak berada kat bulan Jun. Bulan 6. Bulan 6 tau. Bulan 6. Awak tanya diri awak. Sejarah dah banyak mana? Apa bunyi alam ni? Alam apa? Baru bangun dah ni. Tak. Aduh. Kelas live pula aduh. 80 orang. Malu kat saudara mara. Malu kat saudara mara. Okay. Awak tanya diri awak. Tak kena mood betul lah. Serius. Awak tanya diri awak. Bab 1, bab 8. Awak dah prepare ke kelas? 80 orang. Awak dah prepare ke? Awak dah ready ke? Awak tinggal lagi berapa bulan lagi ni? Bab 1 sampai bab 8. Saya tak tanya awak lagi tau. Saya tak tanya awak lagi. Macam mana dengan semua orang punya sejarah form 1? Sejarah form 2 macam mana? Sejarah form 1 ada 8 bab. Sejarah form 2 ada 10 bab. Dah ready ke? Geo, form 1 sampai form 1 dah lah. Bab 1 sampai bab 11. Form 1 Geo ada sampai bab 13. Form 2 11 bab. Awak tambahlah dengan ni. Berapa puluh bab awak akan kena belajar balik. Berapa banyak awak kena buat revision. Awak dah ready ke? Oh, jap. Sebelum ke selepas? Tak. Sekejap saya nak cari satu lagi. Satu je sedap. Ni yang paling senang ni. Sains. Dari Aduh. Sains. Matematik, algebra semua dah kuasai ke? Apa cerita? Bahasa Melayu? Bahasa Inggeris? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu nak tepu. Oh, ni Sains form 1, Sains form 2. Matematik form 1, form 2. Dah ready ke? Kalau cikgu awak buat skut yang sempat nak buat revision macam PT3, tiba-tiba digantikan macam PT3. Apa awak nak buat? Apa preparation awak? Tapi exam akhir tahun biasa form 3 je kan. Kalau form 3, time tu form 3 berajuk je kan. Wallahualam. Okay, tapi sekarang ni berbalik kepada cerita kita yang tadi tu. Apa ni? Saya tak nak ajar balik lah. Okay, penat lah saya nak ajar balik. Pukul berapa nak habis?
So ada kelas lagi. Okay. Sambung balik cerita kita yang tadi tu. Okay, sekarang ni apa yang saya boleh janjikan dengan awak sepatutnya lah student yang saya bawa memang ada ada pelajar-pelajar saya yang saya bawa hari tu ada 24 orang student form 3 berapa orang dah ada yang join. Okay. Memang saya bawa form 1 form 3 memang bab 1 dan juga bab 1 dan juga bab 2 daripada bulan 1 sampailah bulan 6. Sekarang ni saya berada dekat bab 6 untuk form 3. Iaitu sekarang ni bukan bab bukan bab 6, baru nak masuk bab 6. Baru je habis Sabah Sarawak. Okay. Dan juga Geo pun bab 7, kegiatan ekonomi sekarang ni. Dan saya tengah plan adalah saya nak terima mana-mana pelajar-pelajar yang baru nak join, yang baru nak belajar. Tapi awak kena follow cara saya. Macam mana cara saya akan explain dalam kelas. Ada cara macam mana. Bulan 7, bulan 8, bulan 9. Katakan awak ada peperiksaan akhir tahun. Biasanya bulan berapa awak ada peperiksaan akhir tahun? Agak-agak. Bulan berapa? Bulan 10. Bulan 11. Agak-agak lah. Okay, agak-agak. Abang kakak awak SPM macam ni lah kan agak-agak. So awak kat sini. Okay. Saya boleh tolong awak untuk prepare habiskan form 3. Saya boleh tolong. Saya boleh tolong untuk awak prepare habiskan form 3. Tapi untuk form 1, untuk form 2 itu adalah inisiatif awak. Tapi risau juga penat-penat belajar form 1, form 2 tiba-tiba tak ada apa-apa kan. Tiba-tiba exam form 3 je. Sebab tu lah awak kena keep in touch dengan cikgu awak. PDPR jangan lupa masuk. Masuklah. Selalu masuk PDPR. Faham tak faham masuk juga PDPR. Sebab apa? Kita nak hormat cikgu kita. Okay. Sebab berkat dekat cikgu kita. Okay. Macam deep ni, talk ni. So Macam motivator. Ya, untuk berjaya, untuk senang, untuk anak-anak, untuk semua. Kita tak boleh menyerah. Okay. Saya percaya form 3 adalah pelajar-pelajar yang bukan pantang mengalah, bukan pantang menyerah. Okay. Form 3 akan capai cita-cita. Alright, okay. So, sekaranglah masa untuk awak berubah. InsyaAllah ada masa lagi. Dan sekarang ni bukanlah masa untuk awak baru nak cari cikgu tuition. Tak apalah saya rasa saya tak sesuai dah dengan saya cari dulu lah orang lain. Carilah berapa orang nak cari pun takkan boleh ubah hidup awak. Okay. Diri awak tu sendiri yang kena ubah diri awak. Awak jumpa saya bukanlah satu benda yang senang. Percayalah dekat MC Plus pun saya tak mengajar saya tak ajar form 3. Berapa ramai pelajar-pelajar yang minta saya untuk ajar form 3. Betul. Saya tak ajar. Ramai yang mesej saya buatlah. Paksa saya. Sebab kali ni saya rasa dah saya ajar form 1, form 2. So kena sabarlah buat form 3 juga. So kat sini saya nak ambil peluang lah untuk bagi tahu dekat awak. Awak yang kena ambil peluang. Saya tak ada masalah. Saya masih lagi tetap mengajar macam biasa. Tapi awak lah sama ada awak macam nak relax dulu, nak honeymoon dulu, ataupun awak rasa inilah masa je untuk awak ubah. Tak lama pun awak bagi masa. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. 4 bulan. 4 bulan awak fokus betul-betul, insya-Allah awak boleh ubah. Okay. Alright. So saya nak tunjuk dekat awak. Awak nak tak one day awak ada guna kemah je lah. Okay. Awak nak tak one day awak ada result yang cemerlang? Awak nak tak awak score sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, geografi? Awak nak tak score? Awak nak tak tunjuk dekat mak ayah awak? Mak, ayah, ibu, abah, ni result adik. Ni result abang, ni result kakak. Awak tak nak lagi tunjuk? Ya betul, belajar pandemik memang susah. Memang susah. Tapi tak belajar lagi susah. Awak tak ada pilihan. Dengarlah cakap saya, awak tak ada pilihan lain. Sama ada awak maju terus atau putus. Terus atau putus. Okay. Sama ada awak teruskan ataupun awak give up. Tapi saya percaya 77 orang daripada awal saya mengajar sampai sekarang, awak tak give up. Awak still lagi dalam ni. Ada dah 2-3 orang keluar masuk. Okay. So saya percaya dan saya sangat-sangat bersyukurlah awak join. Okay. Alright. So siapa-siapa yang nak join kelas saya, ingat untuk kelas saya memang akan providekan nota, saya akan providekan latihan, video. Kalau sempat lah, saya rasa saya nak buat revision. Saya nak habiskan form 3, saya nak buat revision. Kalau sempat saya nak buat sikit-sikit je form 1, form 2, form 1, form 2. Okay. Alright. Jadi hari ni saya nak awak setkan goal-goal awak tu. Hari ni apa yang awak nak? Apa 4 benda yang awak nak? Apa yang awak nak buktikan dekat parent awak? Apa yang awak nak buktikan dekat diri awak? Lagi beberapa tahun lagi, apa yang awak nak achieve?
Lepas awak habis SPM, apa yang awak nak jadi? Universiti mana awak nak masuk? Awak dah ready ke benda-benda ni? Tak nak masuk universiti? Nak tak masuk universiti ni? Dah masuk. Awak Lah. nak masuk universiti lah, nak kan? Kalau saudara mara tanya, belajar kat mana? Belajar kat you mana? U-turn. YouTube. YouTube. Awak nak ke belajar kat YouTube? Nak lah kan? So, samalah belajar. Bukan untuk orang, untuk diri sendiri. Okay? So, hari ni saya nak awak set 4 goal. Apa yang awak nak achieve? Apa yang awak nak ubah? Kalau awak banyak sangat main phone, mungkin awak nak kurangkan sikit. Sedar diri tu. Kalau awak banyak sangat buang masa, mungkin awak nak banyak belajar. Kalau awak banyak sangat leka, banyak tengok TV, mungkin awak nak kurangkan. Hari ni buat. Bukan esok. Bukan lusa. Bukan minggu depan. Hari ni. Okay? Alright. And then, inilah beberapa awak pernah tengok kan. Jadilah orang yang sukses. Tak perlu pun nak tunjuk kesusahan, payahan awak tu. Tunjuklah result. Tunjuklah result awak yang awak berjaya. Bukanlah awak punya effort tu. Effort tu biarlah kita sendiri yang telan. Biarlah kita sendiri yang pendam. Okay. Kat sini saya nak bagi peluang. Saya nak bagi tahu kat awak siapa-siapa yang nak join private classes. Okay, simple je. Sama juga harga dia. Okay, yang mana harga dia adalah satu sesi 1 jam 15 minit Satu sesi 1 jam 15 minit. Akan buat sebanyak RM20 untuk satu kelas. Starbucks boleh, takkanlah. Tilas boleh. Apa lagi boleh? Macam-macam benda boleh. Belajar, aduh rasa. Tak yalah, tapi saya nak 10A tu. Tapi saya, tanya diri awak. Okay. Yang mana RM20 tu, RM20 kali dengan 4 kali seminggu, RM80. Tapi saya bagi awak diskaun RM70 je. Okay. Provide semua. Saya mengajar guna TV, saya bagi awak nota yang tengoklah macam mana saya punya PowerPoint awak ni kan. Saya akan bagi awak latihan. Kalau boleh ada pasir, saya akan carikan untuk awak. Jangan risau. Additional. Okay. Sama juga untuk geografi. Tapi saya rasa mungkin awak kurang dekat sejarah. Tapi kalau awak nak ambil geografi, tak ada masalah juga. Okay, saya akan buat waktu yang lain. Jadual semua dah ditetapkan. Awak kena ikut jadual tu. Kalau awak tak boleh ikut jadual tu, minta maaf. Saya tak boleh buat apa-apa. It's okay. Okay. Alright. Ataupun awak boleh ambil juga sejarah dengan geo. Okay. 20 sama juga kali dengan 8, 160 tau. Tapi sekurangkan sampai 130. Okay, 130. Banyak kot. 160, 130. RM30. Apa dapat? Starbucks 2. Macam-macam lah. Okay, saya bukan nak bandingkan, bukan nak comparekan. Tapi awak ingatlah sekarang ni awak berada dekat mana. Okay. Sekarang ni darurat. Semua kawasan, semua terpaksa belajar online. Kalau awak tak start sekarang, awak nak start bila? Tanya diri awak. Okay, jadi last but not least, daripada saya tak ada apa dah. Boleh contact saya punya admin kat sini. Ada yang saya share screen tu, boleh tengok kat share screen. Sebut pun data Sasun. Okay, apa-apa boleh contact admin saya kalau nak tanya. Kalau berkaitan dengan pelajaran, kalau awak DM saya, yang mana saya mampu saya jawab. Yang mana saya tak mampu, minta maaf. Sebab dalam kelas private saya memang saya tolong. Okay, memang saya tolong. Yang mana budak tu tak faham, pelajar-pelajar tak faham, saya akan guide satu persatu. Sebab saya tahu masalah dia apa. Sebab saya mengajar dia. Kalau awak datang dekat DM saya, ni macam mana? Saya tak tahu. Saya boleh tolong awak. But after that, saya tak tahu ke mana arah awak untuk sejarah dan juga geografi. Saya tak tahu. Lepas tu awak boleh buat lagi tak? Okay. So saya tak tahu apa kelemahan awak. Ada orang dia bagus dekat kira-kira geografi. Ada orang dia bagus dekat hafal fakta-fakta sejarah. Ada orang ada masalah nak ingat peristiwa sumbangan. Diperlukan tips, diperlukan akronim. Ada orang perlukan gambar rajah. Saya kena tahu apa masalah awak. Doktor pun kena tahu masalah pesakit dia. Apatah lagi cikgu dia. Cikgu pun kena tahulah. Cikgu je yang lebih kenal anak murid dia. Okay. Cikgu lebih kenal. Guru lebih mengenali anak murid dia. Okay. Sekian, itu saja daripada saya. Minta maaf kalau ada salah silap daripada saya. Saya halalkan ilmu saya hari ni. Dan saya happy sebab awak belajar sampailah sekarang. Saya nampak 70 orang dalam kelas ni. Semua ada kesedaran. Semua nak berubah. Dan saya doakan semuanya berjaya. Dapat result yang awak nak. Cemerlang macam mana yang awak nak. Banggakan mak ayah awak. Okay? Alright, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Dan kita jumpa lagi di kelas-kelas akan datang. Bye-bye semua. Dah teacher. Baik, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bagus teacher.